Di dalam kuliah ini, kita akan melihat berkenaan dengan compressible flow, tetapi lebih kepada apa yang berlaku di dalam convergent and divergent nozzle. Okay. So, oleh itu dalam tajuk ini, kita akan melihat isentropic, convergent, divergent nozzle flow. So, isentropic di sini membawa maksud ia adalah reversible dan tidak ada losses yang berlaku. Dan dalam masa yang sama, ia juga adalah adiabatic process, membawa maksud kita kata tidak ada heat transfer yang berlaku. Kenapa convergent dan divergent nozzle ini penting? Kerana application untuk convergent divergent nozzle ialah di dalam penghasilan had laju yang lebih laju daripada Mach number 1. So kita kata bukanlah, idea dia mudah. Apabila kita laju, kita bergerak laju lebih daripada had Mach number 1, kita akan dapat keadaan supersonic. Tetapi kita perlu faham bagaimana untuk menghasilkan daya tujah ataupun enjin jet yang boleh menolak kita lebih laju daripada Mach number 1. Kerana kita kata jet tidak boleh terbang sekiranya enjin ataupun daya tujah yang ada pada enjin kurang daripada Mach number 1. Maksudnya itu kita kena faham. Oleh itu, idea convergent divergent nozzle ini penting kerana ia adalah idea asas untuk pembinaan enjin jet ataupun rocket engine. Okay, kerana kalau roket tak boleh memberi daya tujah lebih daripada Mach number 1, so roket pun tak boleh terbang dengan melebihi Mach number 1. Okay. Dan di dalam pembinaan nozzle ataupun engine jet, kajian demi kajian telah dibuat, tetapi mereka mendapat satu fenomena yang agak unik. Iaitu apa? Iaitu kita kata enjin jet berkait rapat dengan gas. Oleh itu, gas apabila berlaku pembakaran ataupun daripada enjin jet, ia akan dikeluarkan dengan nozzle. So, kita tahu pada asalnya mengikut idea Bernoulli, okay, kerana ia tentulah bermula dengan had laju 0,1, maknanya kurang daripada Mach number 0.3. So, jadi apa yang saintis buat? Saintis dapati bahawa apabila kita kecilkan nozzle di sini, had laju akan semakin bertambah. So, jadi had laju akan bertambah. Okay, tetapi perkara yang menarik berlaku di sini ialah pada tempat yang paling sempit di sini ataupun kita panggil throat. Okay, tempat yang bergerak daripada besar ke kecil kita panggil converging section, dan tempat yang berubah daripada kecil ke besar kita nyatakan sebagai diverging section. Itu sebab kita kata convergent and diversion nozzle. Dan tempat yang paling kecil di sini kita kenali sebagai throat ataupun leher sesuatu nozzle itu. Kajian telah dibuat dan kita dapati bahawa pada leher sesuatu nozzle, Mach number hanya boleh pergi kepada Mach number 1 sahaja. Maksudnya, walaupun kita lajukan lagi, kita dapati bahawa Mach number hanya boleh dapat sama dengan 1 sahaja. Ia tidak boleh pergi lebih daripada 1. Itu fenomena yang berlaku. Okey. Kerana apa? Kerana kita kata had laju akan bertambah kerana cross-sectional area semakin kecil. Itu common. Kita telah belajar idea itu di dalam Bernoulli equation. Tetapi apabila mampatan berlaku, maksudnya apabila had laju dan bertambah, kita kata molekul sesuatu gas tidak berupaya untuk bergerak lebih laju lagi. Kerana apa? Kerana molekul sesuatu gas lebih prefer untuk merapatkan diri antara satu sama lain. Itu sebab kita kata apabila had laju semakin bertambah dan sebagainya, kemungkinan besar ketumpatan gas akan meningkat. Kerana apa? Instead of molekul itu bergerak lebih laju, kerana lebih laju ni penat. Idea yang paling mudah. So maksudnya macam kita bawa kereta, kita boleh bawa laju, tetapi kalau kita bawa terlebih laju, maksudnya selaju F1, kita dapati bahawa kita perlukan concentration yang tinggi dan akhirnya kita akan penat sebenarnya. Okay, so itu sebab kita kata Formula 1 tak boleh nak race 24 jam, dan even racing untuk Le Mans pun, Le Mans tu dia akan tukar driver. Okay, sebab stres itu ada pada driver. So maksudnya molekul itu penat untuk bergerak laju lagi.
Oleh itu, molekul sebenarnya memilih untuk memampatkan diri dia. Daripada dia bawa laju, baik dia berjalan dekat-dekat, baik dia merapatkan dirinya. So, pada ketika itu, ketumpatan kita kata telah bertambah. Okay, jadi maksudnya diringkaskan cerita, pada trot di sini, had laju dah tak boleh pergi. Had laju akan statik pada Mach number 1. Tetapi apa yang saintis dapat ialah apabila gas tersebut melalui divergent section, okey, kita faham di dalam trot ini had laju tidak boleh pergi lebih tinggi tetapi ketumpatan akan bertambah. Dan selepas had laju melalui divergent section, okey, kita dapati bahawa ketumpatan ini akan berkurang semula kerana pada nature-nya ketumpatan akan lebih suka ataupun molekul udara akan lebih suka duduk pada jarak yang jauh-jauh kerana itu adalah nature asal had laju nature asal molekul gas. Okey, jadi setelah ia melalui supersonic ataupun divergent section di sini, okey, molekul akan bergerak menjauhi antara satu sama lain. Ia ingin kembali kepada nature asal sesuatu gas. Dan pada ketika itu, tenaga yang ada ataupun tenaga yang digunakan untuk memampatkan udara akan membantu molekul bergerak lebih laju lagi. So, saintis mengetahui fenomena ini, maksudnya saintis dapat melalui observation, saintis mengatakan bahawa ketika molekul udara ataupun molekul gas melalui kawasan divergent, okey, had laju gas akan bertambah melebihi Mach number. Okay, so Mach number akan lebih besar dari 1 pada ketika ia melalui divergent section. Okay. So lagi, most researchers want an exit velocity exceed Mach number 1. However, the presence of shock wave may lower this velocity. There are also other factors that can cause the exit velocity do not reach supersonic velocity. So, di sini maksudnya ialah idea asalnya di dalam divergent section, had laju gas boleh mencapai ataupun boleh menjadi lebih besar daripada Mach number 1. Tetapi sekiranya shock wave berlaku, ia akan merencatkan fenomena ini. So di dalam slide ini saya harap pelajar dapat faham tujuan kita belajar convergent divergent section kerana ini adalah kita kata idea asas di dalam pembentukan enjin jet. So kalau enjin tak boleh nak memberi daya tujah melebihi Mach number 1, so jet tak boleh nak pergi kepada Mach number 1. Melebihi Mach number 1. Masalahnya pada trot dia akan kekal menjadi Mach number 1. Dan apa yang perlu kita play around, kita kena ubah suai ialah keadaan selepas ia melalui divergent section. Kerana selepas ia melalui divergent section, barulah kita boleh dapat nilai Mach number melebihi Mach 1. Tetapi, kehadiran shock wave yang akan kita belajar pada second half nanti, boleh merencatkan mekanisme ini. So, ini adalah contoh divergent nozzle untuk roket ataupun jet engine. Okay. So and then ini adalah contoh convergent divergent nozzle yang sebenarnya. Okay, dan ini adalah berkenaan dengan kaitan di antara convergent divergent nozzle dan juga shock wave. Okay, pada trot di sini kita dapati bahawa Mach number akan menjadi Mach number 1. Okay, dan apabila ia melalui divergent nozzle, divergent section, kita dapati bahawa ia boleh pergi kepada Mach number lebih daripada 1 yang atas ini, atau ia akan turun ke bawah iaitu menjadi lebih kurang daripada Mach number 1. So sekiranya ia kurang di sini, kita kata berlaku shock wave. Jadi kalau kita tengok kat sini, ini adalah shock wave condition. So maksudnya kalau ia nak naik di sini, okey, C di sini, so kita kata so ini kita kata ada J di sini. Okey, so maksudnya kita tengok kat sini. Okey, saya padam. So kalau kita nak suruh dia naik di atas ini, okey, kalau kita nak suruh dia naik di atas ini,
ia adalah dalam bentuk J. So kalau kita tengok J di sini, okay, dia akan bentuk J di sini, membawa maksud bahawa tidak ada shock wave yang berlaku pada nozzle. So kalau sekiranya shock wave berlaku pada nozzle, so maknanya ia akan turun di sini. So katakan dia berlaku C di sini. So kita tengok C di sini, kita kata pressure akan naik semula. So C maksudnya akan berlaku shock wave. So ni kita kata, kita tengoklah D, F, G, H adalah jenis-jenis shock wave kita kata yang boleh merencatkan pembentukan atau penghasilan Mach number melebihi Mach number 1. So ini adalah di antara idea, maksudnya di sini ia berlaku Mach number 1. Okay, so and then kalau kita kata berlaku shock wave, so dia akan merencatkan perkara ini. Dan ini sebagai revision untuk kita. Untuk incompressible flow, density is constant, tetapi untuk incompressible flow, density adalah constant. Compressible flow, density akan berubah. So, incompressible flow selalunya kita anggap kurang daripada 0.3, tetapi compressible flow boleh berlaku paling awal pada Mach number 0.3. So, had laju selalunya incompressible dalam meter per second, tetapi di dalam compressible flow kita menggunakan idea Mach number. So, di dalam incompressible flow kita menggunakan volume flow rate, tetapi di dalam compressible flow kita menggunakan mass flow rate. Dan yang terakhir, di dalam incompressible flow kita akan menggunakan Bernoulli equation, tetapi di dalam compressible flow kita akan menggunakan special equation. So, oleh itu jangan sesekali menggunakan Bernoulli equation di dalam menyelesaikan masalah compressible flow. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam kuliah ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan equation yang manakah yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah convergent divergent nozzle. Kerana di dalam kuliah yang lepas, kita telah diberitahu ataupun saya telah nyatakan bahawa untuk menyelesaikan masalah compressible flow, kita tidak boleh menggunakan idea Bernoulli equation. Oleh itu, di dalam kuliah ini, kita akan melihat equation yang manakah. Ya, saya. Oh, tak. Okey, silap. Okey. Tak apa. Boleh ulang semula lah. Bunyi mesin rumput pun dah kurang sikit. Okey. Okey, sorry. Okey, kita mulakan. Di dalam kuliah ini, kita akan membicarakan berkenaan dengan equation apakah yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah compressible flow. Ini kerana di dalam kuliah yang lalu, kita menyatakan bahawa Bernoulli equation tidak boleh digunakan sama sekali untuk menyelesaikan masalah compressible flow. Pertama, kita perlu melihat ataupun kita kena melukis sedikit gambar rajah untuk memulakan pembinaan ataupun governing equation untuk compressible flow. Katakan kita ada sebuah aliran seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini. Dan aliran ini daripada cross-sectional area yang kecil dan dia membesar seperti ini. Dan katakan kita mempunyai point 1 di sini dan point 2 berada di sini. Okey, dengan anggapan bahawa aliran adalah steady, membawa maksud had laju tidak berubah-ubah dan ia adalah isentropic flow. Maksudnya tidak ada kehilangan tenaga melalui loss. Pada point 1, kita ada 4 parameter ini. Kita ada pressure 1, temperature 1, velocity 1 dan density 1. Pada point 2, kita ada pressure 2, temperature 2, velocity 2 dan ketumpatan 2, rho 2. Ini kerana di dalam compressible flow,
ketumpatan mungkin berubah daripada satu poin ke poin yang lain. Oleh itu, ketumpatan tidak boleh diabaikan. Okey, kita bermula dengan perkara ini. Yang ini saya harap pelajar boleh ingat di dalam thermodynamics. Yang paling mudah sekali dengan beranggapan bahawa pressure over density with the power of K adalah constant untuk setiap poin yang berada di dalam streamline tersebut. Oleh itu, sekiranya kita mempunyai dua poin, kita boleh membuat seolah-olah P1 over rho 1 kuasa K sama juga dengan P2 over rho 2 kuasa K. So, jadi kita bawa P2 ni, katakan kita bawa P1 ke sebelah, rho 2 ni kita bawa ke sebelah. So, kita boleh menulis sebagai equation ini. So, oleh kerana kita mempunyai dua titik, kita boleh menulis sebagai P2 over P1 sama juga dengan rho 2 over rho 1 kuasa K. Okey, kemudian apa yang boleh kita buat ialah kita mengetahui bahawa hubungan P over PV and RT boleh diringkaskan menjadi P1 over rho 1 T1 sama juga dengan P2 over rho 2 T2. Dan daripada hubungan ini, kita boleh menulis sebagai ini. T2 over T1 sama juga dengan P2 over P1 darab rho 1 over rho 2. Kemudian kita boleh menggunakan persamaan yang kita dapat daripada sebelah, maknanya kita dapat nilai ini. Maksudnya kita ada nilai pressure di sini ataupun kita ada nilai density di sini. Kita boleh substitutekan, kita boleh masukkan untuk menggantikan nilai P atau menggantikan nilai density. So, sekiranya kita menggantikan nilai tersebut, kita boleh dapat T2 over T1. Sekiranya kita ingin menulis dengan menggunakan sebutan pressure, kita boleh dapat P2 over P1 kuasa K tolak 1 over K. Tetapi kalau kita ingin menulis dalam sebutan density, dalam sebutan ketumpatan, kita boleh menulis sebagai rho 2 over rho 1 kuasa K tolak 1. Kemudian kita ubah sebutan temperature di sini dengan menggunakan rumus ini. C sama juga dengan square root KRT. Oleh itu, kalau temperature T2, so kita boleh menulis seperti ini. So, di mana hilangnya nilai K dan R, so, kita kata nilai K dan R kita boleh cancel off. Kerana apa? Walaupun ia berubah tempat, maksudnya poin 1 dan poin 2, dan ia mungkin berubah temperature ataupun dia mungkin berubah pressure dan juga density, tetapi basic parameter ataupun basic property untuk sesuatu gas tetap tidak berubah. Oleh itu, nilai K dan juga nilai gas constant tidak akan berubah walau apa jua keadaan ataupun pressure density berubah. Oleh itu, kita boleh, dia akan cancel off nilai KR tersebut. Jadi, yang akan tinggal hanyalah nilai temperature. So, oleh itu, di dalam sebutan ini, ia akan menjadi seperti ini. So, kita boleh menulis C2 over C1 sama juga dengan T2 over T1 kuasa setengah, atau dalam sebutan density seperti ini, atau dalam sebutan pressure seperti ini. So, kemudian kita kata the steady flow adiabatic energy equation is next applied between the point 1 and point 2. This give this one. So, yang ini kita sekadar ambil daripada pernyataan thermodynamics sahaja. Oleh itu, hubungan di antara adiabatic pada point 1 dan point 2 boleh ditulis seperti ini. Dan sekiranya kita ingin mengubah sebutan ini kepada T2 over T1, kita boleh menulis seperti ini. Kemudian,
kita kata kita ubah perkataan ataupun kita ubah term V square over 2CPT seperti ini menjadi bentuk ini. So, kemudian apa yang kita buat? Kita masukkan nilai yang lebih mudah ini ke dalam equation di sini. Dan sekiranya kita masukkan nilai tersebut, kita dapat rumus seperti ini. So, kita dapat T2 over T1 sama dengan 1 campur 1 per 2 K tolak 1 M1 kuasa 2 bahagi 1 campur 1 per 2 K tolak 1 M kuasa 2 M2 kuasa 2. So, di sini saya harap pelajar perlu ingat, jika T2 di atas, M2 akan duduk di bawah. T1 di bawah, M1 akan duduk di atas. Yang ini paling mudah untuk pelajar terkeliru. Oleh itu, rumus yang pelajar mesti hafal. Yang terbaik, pelajar boleh membuat pembuktian rumus ini. Kerana ini kita kata antara soalan favourite yang ditanya di dalam final exam. Iaitu buktikan T2 over T1 sama ini dan seterusnya. Okey. So kemudian kita kata kita boleh ubah equation ini. Kita boleh dapatkan equation 7 dan equation 8. Equation 7 fokus kepada ratio of density. Kita ada rho 2 over rho 1 dan equation 8 akan menjadi P2 over P1. So macam mana nak ubah equation ini? Mudah sahaja. Ia bermula dengan equation nombor 6. Kita masukkanlah di dalam nilai ini. So, kita tahu T2 over T1 sama dengan setengah, sama dengan ini. So, kita masukkan T2, T1 dengan rumus yang kita dapat di sini. Kemudian, kita play around dengan kuasa. So, kalau kuasa nak bawa sebelah dan sebagainya itu kita ubah supaya ia menjadi rho 2 over rho 1 atau ia menjadi P2 over P1. So, saya harap pelajar boleh mencuba untuk mendapatkan equation 7 dan equation 8. Kerana ada ketikanya kami meminta pelajar untuk buktikan P2 over P1 ataupun rho 2 over rho 1. Cuma di dalam ini, saya hanya tunjukkan pembuktian untuk equation 6 iaitu ratio di antara T2 dan T1. Dan kemudian kita kata kita boleh membuat equation berdasarkan nilai A di sini, iaitu dengan menggunakan idea mass flow rate. So mass flow rate adalah rho AV. So jadi kalau kita ada 2 point, kita tulis rho 1 V1 A1 sama dengan rho 2 V2 dan A2. Kemudian jika kita play around, kita rearrange equation, kita boleh dapat seperti ini. So, kita ada A1 over A2 sama dengan rho 2 over rho 1 darabkan dengan V2 over V1. So, rho 2 over rho 1 di sini, kita boleh masukkan nilai ini. Dan kemudian untuk nilai velocity, kita boleh menggunakan idea Mach number sama dengan velocity over C dan C sama juga dengan square root KRT. So, kalau kita ada T2, T1 di sini, so, KR kita boleh cancel off kerana ia akan mewakili nilai yang sama. So, T2, T1 kita masukkan nilai ini. So, sekiranya pelajar membuat pengiraan perkara ini, insya-Allah pelajar boleh dapat nilai A1 over A2 adalah seperti ini. So, saya harap pelajar boleh faham bagaimana untuk mewujudkan ataupun derivation equation kepada derivation untuk mendapatkan equation ini. Okey, sebagai conclusion, kita katakan rumus yang mesti pelajar ingat. Yang terbaik, pelajar boleh membuat derivation equation ini. Sekiranya tidak boleh, memadailah untuk pelajar menghafal 3 equation ini. Ini yang paling basic yang perlu diketahui oleh pelajar. Kalau nak paling baik, saya harap pelajar boleh membuat equation ini dan akhirnya boleh membuktikan rumus ini.
So oleh itu, diringkaskan di sini empat rumus yang pelajar ingin tahu, kerana di dalam peperiksaan Bernoulli equation tidak akan diberi. Begitu juga untuk compressible flow ini, rumus untuk compressible flow tidak akan diberi. Saya harap pelajar boleh menghafal rumus ini, kerana kalau kita lihat, nilai di dalam ini tidak berubah, cuma yang berubah adalah nilai kuasa. So, jadi kalau kita lihat di sini kuasa 1 tidak ada kuasa. So, ini ada kuasa K bahagi K tolak 1. Ini bahagi K1 per K tolak 1. Dan ini kuasa, ada sedikit perbezaan di sini. Kerana di sini A1 dia ada M2. Tapi dalam ini jadi M1. Tetapi dalam ni kita kata P2, M2 dia akan duduk bawah juga. Okay. So, saya harap pelajar boleh mempunyai skill sendiri untuk menghafal rumus ini. Kerana rumus inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah compressible flow. Okey, kemudian kita teruskan lagi perbincangan kita di dalam tajuk compressible flow ini, tetapi di dalam keadaan stagnation condition dan juga critical condition. Okey, kita lihat convergent and divergent nozzle seperti ini. So, kita kata aliran akan masuk pada point 1, kemudian angin ataupun gas akan mula mencapai kelajuan tertentu pada point 2, dan pada point 4 di sini kita kata kelajuan terakhir akan dicapai oleh aliran gas. Okey. So, and then di dalam keadaan point nombor 2 di sini dikenali juga sebagai keadaan throat ataupun pada leher convergent divergent nozzle. Dalam keadaan throat ataupun had laju pada throat, paling maksimum aliran boleh dapat sebagai Mach number 1, Mach 1. So ini kita panggil critical condition. Kerana apa? Tidak boleh lebih daripada itu. So kita kata inilah paling kritikal kerana ada kemungkinan design convergent divergent nozzle kita tidak mampu untuk memberi nilai Mach 1 pada keadaan throat. So maknanya pada keadaan tersebut kita kata design kita gagal untuk menghasilkan nilai kritikal tersebut. Itu sebab dinamakan kritikal, kerana bukan senang untuk mendapat nilai Mach number 1 pada throat. Okey. So apa yang dikatakan stagnation condition? Okay, stagnation saya rasa pelajar dah boleh agak. Sewaktu kita belajar potential flow, kita ada belajar yang dimaksudkan dengan stagnation point. So stagnation point membawa maksud had laju sama dengan kosong. Jadi sama juga apa yang dikatakan stagnation point tidak semestinya ia berlaku pada point 4. Ia pelajar boleh menggunakan idea ini. Memang betul pada point 4 ini had laju akan bergerak dengan certain velocity. Tetapi kita kata apa akan terjadi sekiranya velocity ini immediately kita berhentikan. So at any point in the flow, if we immediately stop the flow, we call it as stagnation condition. So apabila had laju tidak ada, had laju sama dengan kosong, oleh itu nilai Mach number juga akan sama dengan kosong. Okey, tidak semestinya objek tersebut adalah tertutup atau sebagainya. So kita just imagine sahaja sekiranya aliran gas tersebut kita berhentikan immediately. So maksudnya had laju tiba-tiba berhenti, emergency brake. So tentu akan ada perubahan pada pressure dan juga pada density ataupun pada temperature. Okay, so kita imagine seperti itu. So keadaan tersebut dinamakan stagnation condition. Okey. Untuk kita membicarakan stagnation condition, kita ambil mudah. Kita mudah sahaja idenya. Kita beranggapan bahawa pada point nombor 2, had laju kita berhentikan serta-merta. Oleh itu, nilai M2
mark number pada point 2 akan sama dengan kosong. Kemudian kita menggunakan T0, kita kata untuk kita menggunakan simbol 0 untuk menunjukkan bahawa nilai tersebut adalah nilai stagnation. So contohnya, ini adalah equation asal yang kita ada, dan sekiranya M2 sama dengan kosong, so maksudnya M2 akan menjadi stagnation point. So T2 di sini akan menjadi T0. Okay, oleh kerana kita tidak ada lagi point 2, point 3, selalunya nilai T1 akan diubah menjadi nilai T sahaja. So jadi rumus ini sekiranya M sama dengan kosong, so maknanya semua nilai ini sama dengan kosong dan kita hanya ada 1 di sini. Oleh itu rumus kita menjadi hanya ini sahaja. So jadi untuk rumus yang lain, saya rasa pelajar boleh melihat sendiri daripada slide ini. So sekiranya kita biarkan nilai M2 sama dengan kosong, kita akan dapat equation ini untuk rho naught over rho dan rho P naught over P. So jadi sama ada pelajar ingin menghafal rumus untuk stagnation condition ataupun pelajar masih lagi menggunakan equation yang sama dan memasukkan nilai mark number 2 sama dengan kosong dan simbol kita ubah sedikit, kedua-duanya akan menghasilkan jawapan yang betul. Okey, kemudian kita cuba mengeluarkan equation untuk critical condition. So critical condition ini apa? Critical condition ialah sekiranya had laju ataupun mark number pada sesuatu tempat itu bersamaan dengan 1. Okey, selalunya ia berlaku pada throat. Ia mungkin berlaku juga pada tempat yang lain. Oleh itu, apa yang kita buat sama juga, kita menggunakan rumus yang kita ketahui, ratio T2 over T1. Kita masukkan nilai mark number sama dengan 1 untuk kedudukan point nombor 2. Cuma untuk membezakan dengan stagnation point, kita menggunakan simbol asterisk. So, jadi daripada rumus ini, kita masukkan nilai M sama dengan 1. Oleh itu, kita boleh dapat T asterisk over T sama juga dengan 2 per K campur 1 campur K tolak 1 over K campur 1 M square. Okay. So, equation mungkin berubah sedikit, tetapi sekiranya pelajar memasukkan nilai di dalam rumus ini, akan menghasilkan ratio yang sama. Dan untuk equation yang lain, kita ada equation untuk rho 2 over rho 1, P2 over P1 seperti yang dinyatakan di dalam slide. Okey, so kemudian sekiranya kita membuat hubungan di antara critical dan stagnation condition, so kita boleh dapat hubungan adalah seperti yang ditunjukkan di dalam paparan ini. So ni idea ini mudah sahaja. So kita gabungkan dua equation yang kita dapat sebelumnya. So kita ada nilai T di sini. So kita ada nilai rho dan P. So kita masukkan di dalam nilai T yang ini. So sekiranya pelajar buat, pelajar boleh dapat nilai ini. So kemudian beberapa rumus lain yang pelajar perlu tahu ialah we can determine an expression for the mass flow rate through the nozzle from the equation of this one. So yang ini kita tidak bincangkan derivationnya, memadai untuk mengatakan daripada m dot sama dengan rho AV, kita boleh menulis sebagai ini dan akhirnya kita boleh keluarkan nilai ini. So kemudian sekiranya kita using the equation for stagnation condition, so kita boleh mendapat equation ini dan seterusnya kita boleh nyatakan dalam bentuk ini. Okay, yang ini mungkin agak sukar untuk kita menghafal,
So insyaAllah saya cuba untuk memastikan equation ini ada di dalam index final exam. Tetapi saya tidak boleh janji. Maksudnya lebih baik pelajar bersedia untuk mengingati rumus ini. So kemudian kita kata if we choose the critical area where m star m star equal to 1, so we could have the mass flow rate at this one. So maksudnya sekiranya kita masukkan nilai Mach number sama dengan 1, maksudnya apa nama tu? Kita ingin mencari nilai apakah mass flow rate yang berlaku pada throat, kita boleh mengira dengan rumus ini. This shows that the mass flow rate in the nozzle is only dependent on the reservoir condition and the critical area A star. The ratio A over A star can be written in term of Mach number as this one. So kemudian kita juga boleh mengira nilai A over A star dengan menggunakan rumus ini. Okey, so ini adalah senarai rumus yang diperlukan ataupun yang menjadi basic idea di dalam compressible flow untuk convergent divergent nozzle. Walaupun ada rumus yang melibatkan A star dan juga sebagainya ini panjang, tetapi sebenarnya nilai ini telah telah diringkaskan di dalam table. So nanti di dalam tutorial kita akan lihat bagaimana untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan table.